dalam keadaan-keadaan yang tertentu, harta seseorang itu memerlukan penama. Penama ni bermaksud orang yang diberi amanah, orang yang diberi kuasa untuk mengurus, untuk menjaga, untuk mentadbir harta seseorang. Disebabkan pemilik harta itu dia tidak berkemampuan untuk menguruskan sendiri hartanya atau tidak mempunyai kelayakan yang berbentuk kelayakan syarak dan juga kelayakan undang-undang, memerlukan kepada penama atau juga disebut sebagai nazir amanah atau wasi atau penjaga. Kadang-kadang penama ini orang yang memang dia layak menguruskan harta, tetapi oleh sebab kesibukan waktunya, dia tidak ada masa, hartanya terlampau banyak, diserahkan kepada seseorang untuk menguruskannya, atau keadaan dirinya yang tidak mengizinkan untuk menguruskan harta, seumpama mengurus transaksi keluar masuk wang di bank, seperti orang itu terlalu tua, sakit dan seumpamanya. Siapakah pemilik harta di mana hartanya itu diuruskan oleh penama? Pemilik harta itu kalau orang yang tidak berkelayakan untuk menguruskan harta, tidak berkelayakan di sudut hukum syarak dan juga di sudut undang-undang, iaitu kanak-kanak yang belum cukup umur. Ini bukan balik. Cukup umur di sini maksud 18 tahun. Demikian juga orang gila, demikian juga seorang yang lembam. Lembam ni dalam bahasa Arab dia panggil safih, iaitu orang yang otak dia lembab sungguh-sungguh lah. Orang-orang ini di segi syarak tidak lulus untuk menguruskan sendiri hartanya, demikian juga di segi undang-undang. Maka dia memerlukan penama untuk menguruskan hartanya, iaitu penama ini biasanya orang yang terdekat dengannya lah, penjaganya, seumpama bapaknya ataupun datuknya, ataupun kalau dia orang gila, saudaranya dan seumpamanya lagi. Dalam konteks orang yang berkelayakan untuk menguruskan harta tapi dia tidak punya masa, orang yang harta banyak di sana sini, dia memerlukan penama sebab dia memberi kepercayaan kepada orang itu untuk mengurus hartanya. Kalau duit di bank tu untuk mengeluar bagi tujuan-tujuan yang tertentu ataupun orang sakit. Dan kadang-kadang juga orang yang dia memandang takut terjadi apa-apa kepadanya, bila diletak penama, senanglah untuk mengeluarkan duit di bank seumpamanya, boleh diberikan bayar hutangnya ataupun diagih-agihkan pesaka di kalangan warisnya tanpa perlu orang panggil apa, renyah dan sukar buat urusan agihan peraid di mahkamah syariah. Sebab itu penama diperlukan. Jadi tujuan penama ini sebenarnya, tujuan penama yang pertama sekali untuk menguruskan harta orang yang tidak layak atau tidak berkelayakan menguruskan sendiri hartanya. Maka tujuan itu diletak penama. Kalau dalam konteks kita tengok tanah contohnya, budak-budak yang umurnya tak sampai 18 tahun lagi diletak penama, iaitu nazir amanah. Begitu juga rumah dan seumpamanya. Jadi urusan nak bayar cukai, urusan mengusahakan tanah itu semua penama itulah yang menguruskannya. Dalam konteks wang di bank contohnya, urusan transaksi itu, pengeluaran wang, memasukkan wang, sudah cukup diuruskan oleh penama. Penama ini sebagai pentadbir, wasi, pemegang amanah dan seumpamanya. Dalam kes-kes yang tertentu, contoh macam orang sakit, orang tertua ni, dia nak pergi di bank buat keluar duit untuk bayar perubatannya, untuk bayar hutang dan apa-apa lain pembelanjaan, maka dengan dia meletakkan penama dalam akaun banknya, memudahkan dikeluarkan wang daripada bank untuk dibayar kepada orang-orang yang tertentu dan seumpamanya. Justru yang saya nak tarik perhatian dalam video ini bahawa kita mesti memahami bahawa hakikat penama itu, kalau dalam akaun bank, penama itu sebenarnya dia bukan pemilik akaun tersebut. Dia hanyalah penama. Tujuan diletakkan penama untuk menguruskan keluar masuk duit bagi pihak pemilik akaun tersebut. Justru kita sering mendengar penama ni tidak amanah, salah guna terhadap akaun yang dia diamanahkan untuk menjaganya. Kita dengar juga kadang-kadang bila berlaku kematian, seorang bapa ni dia letakkan penama kepada salah seorang anaknya untuk tujuan memudahkan urusan keluar masuk duit semasa dia sakit, ataupun dia pesan kalau ayah mati, awak keluar duit ni agih-agih secara pesaka. Kadang-kadang penama ni dia tak faham, dia kata
ayah dia letak nama dia ni, bermakna duit ni hak mereka berdua. Bila ayah dia mati, maka duit tu boleh kat dia. Maka dia pun bawa keluar habis semua duit tu. Bila waris-waris yang lain tanya, mana duit peninggalan ayah? Ayah bagi kat aku, bukan bagi kat hampa. Hampa tengok dalam akaun bank, dia buh nama dia dengan nama aku sahaja. Ini dikatakan pecah amanah. Sebab itu saya sebutkan sekali lagi bahawa penama hakikatnya dia bukanlah pemilik sebenar kepada aset ataupun harta milik seseorang. Penama ini sebenarnya dia adalah pengamanah ataupun orang yang diberi amanah atau orang yang diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta seseorang mengikut hukum syarak, bukan mengikut hawa nafsu. Justru sekali lagi saya berpesan penama, jangan khianat, jangan pecah amanah. Uruslah harta milik seseorang yang dia diletakkan penama dengan sebaik-baiknya, sama ada orang itu masih hidup ataupun orang itu telah mati. Jadi kepada penjaga harta anak yatim, buat keluar duit anak yatim tu, ikut keperluan mereka saja. Jangan di skor sebanyak-banyaknya, kerana itu dipanggil pecah amanah. Demikian juga harta orang gila, harta kanak-kanak yang lembam, demikian juga harta orang sakit bagi orang yang ada penama. Semua ni kena beringat kita beramanah terhadap harta orang yang dimiliki itu. Penama sebenarnya adalah pengamanah, pemegang amanah, tidak boleh mengkhianati harta milik seseorang. Wallahu alam.